Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersama saya Cikgu Amira. Dalam pengurusan mental dan emosi, dua perkara yang awak akan belajar: menilai kesan konflik dan stres terhadap diri sendiri, dan kedua, menjana idea dan mengamalkan cara menguruskan konflik dan stres. Pertama, mari kita lihat berkenaan kesan antara konflik dan stres terhadap diri kamu sendiri. Antara kesan konflik yang pertama akan menyebabkan dendam. Dendam contohnya apabila pendapat kamu tidak diterima. Perkara kedua akan menyebabkan hubungan menjadi renggang. Mungkin selepas ini kamu tidak mahu berkawan dengan rakan kamu lagi. Dan yang ketiga akan menyebabkan berlakunya keganasan. Antara kesan konflik yang keempat, panas baran, iaitu kamu mudah untuk menjadi marah. Yang kelima, bersendirian. Kamu merasakan bahawa orang tidak memerlukan kamu, jadi kamu memilih untuk bersendirian. Keenam, prasangka. Prasangka, contohnya kamu menyangkakan orang melihat kamu kerana mungkin mengejek kamu, sedangkan perkara itu tidak berlaku. Itu maksud prasangka, iaitu berfikiran negatif. Dan yang terakhir, kesan konflik ialah keliru dalam membuat keputusan. Kamu tidak tahu untuk menetapkan mana yang baik dan mana yang buruk untuk diri kamu. Bagi kesan stres pula, terdapat beberapa juga. Yang pertama, akan menyebabkan prestasi belajar menurun. Kedua, menyebabkan pergaduhan. Ketiga, bersifat agresif dan menjadi pemarah. Dan yang keempat, merasa putus asa dan kecewa. Kesan stres seterusnya. Kelima, berasa malas dan tidak bertenaga kerana kamu merasakan orang tidak menghargai apa yang kamu lakukan. Enam, kesihatan fizikal terganggu oleh kerana terlalu banyak memikirkan masalah. Kemungkinan kamu akan jatuh sakit. Dan yang terakhir, kamu akan menjadi murung. Bagaimana cara untuk menguruskan konflik dan stres dengan cara yang positif? Pertama, kamu perlu belajar cara mengawal perasaan marah. Yang kedua, bersikap terbuka jika pendapat tidak diterima. Kamu perlu faham bahawa tidak semua pendapat yang diberikan kamu baik untuk orang lain. Mungkin baik untuk kamu, tapi tidak untuk orang lain. Ketiga, menguruskan masa dengan baik. Sebolehnya buatlah jadual dan ikut jadual harian tersebut supaya kamu tidak berlaku stres dan menyebabkan harian kamu terganggu. Dan yang keempat, mengutamakan perkara yang penting. Kelima, perkara yang paling perlu kamu lakukan sekiranya konflik dan stres berlaku, lakukanlah senaman seperti berjoging, menaiki basikal atau bersiar-siar. Seterusnya, dapatkan nasihat daripada orang lain. Contohnya, jika di sekolah, dapatkan nasihat daripada kaunselor. Sekiranya stres kamu terlalu teruk, dapatkan nasihat daripada doktor pakar. Dan yang terakhir, pastikan kamu mendapatkan pemakanan yang seimbang. Pemakanan yang seimbang bukan hanya dapat mengelakkan kamu daripada konflik dan stres, malahan boleh menyebabkan badan kamu menjadi sihat dan dapat berfikir secara logik dan positif. Apa yang berlaku sekiranya stres berlebihan? Stres yang berlebihan boleh menjejaskan kesihatan kulit dan mempercepatkan proses penuaan. Sebab itu seringkali kamu dengar orang cakap, jangan cepat marah, nanti cepat tua. Baiklah, itu saja tajuk untuk hari ini. Berjumpa lagi kita di lain waktu. Terima kasih.